kita sahaja. Sebagaimana mukadimah yang saya sebutkan tadi, kita datang sembahyang jemaah, tuan-tuan. Pandangan kita ialah inilah manusianya. Kita kenal ke tak kenal ke, inilah jemaah kita. Saya bersalam ke, saya bertegur ke, saya apa ke, yang penting saya telah solat, saya telah sembahyang jemaah. Itu keutamaan saja. Itu pandangan kita. Pandangan Rabbani dia bukan begitu, tuan-tuan. Okay? Pandangan tamadun, apatah lagi pandangan Allah, dia nak kita berjemaah ni bukan sekadar untuk pahala antara awak sebagai hamba, aku sebagai Tuhan, bukan. Kalau tak, dia boleh buat cara lain. Tapi dia nak supaya kita berjamaah sebab dia nak supaya kita membina kekuatan jamaah itu. Bukan hanya dengan Allah, tetapi kekuatan antara jamaah. Tapi apa guna kalau semayang dengan jemaah masam? Sekadar datang semayang, lepas tu balik. Apatah lagi kalau semayang, datang masjid, buat pula perkara yang mengganggu keselesaan jemaah masjid. Tandasnya tak guna dengan betul, parkingnya tak guna dengan betul, ambil hak orang lain, tidak jaga hati orang lain dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya yang Islam telah bawa kepada kita. Apa saja perkara dalam hidup kita ini adalah semuanya bukan pandang dengan pandangan mata biasa, tapi dengan pandangan mata hati kita. Kalaulah Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis yang Nabi tak benarkan, jangan hampiri masjid kami bagi mereka yang makan bawang. Pandangan kita bukan isu bawang itu. Pandangan kita adalah isu mengganggu keselesaan. Pandangan yang sebenar, solusi Rabbaninya adalah jangan ganggu jemaah lain dengan sebab bau badan awak itu. Bukan isu makan itu yang utamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, muslimin yang dikasihi, pada malam ini insya-Allah kita nak sama-sama membina Rabbani kita, membina kehidupan yang sebenar kita, memperbaiki dalaman dan nurani kita. Saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian beberapa perkara yang telah pun disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah konsep syukur. Salah satu cara membina solusi, membina nak keluar daripada jalan-jalan kesempitan dalam hidup, masalah-masalah jiwa, ketidaktenangan, tak boleh tengok orang lebih dan sebagainya. Apatah lagi apa-apa saja isu yang berlaku, kita rasa sempit, rasa sesak, feras, pedih, macam-macam. Maka salah satu caranya yang dibawa oleh para arif ulama kita, antaranya Imam Al-Ghazali, dia mengulas tentang isu syukur. Salah satu cara nak bagi manusia ini tenang dalam hidup, supaya nuraninya tenang, dengan cara yang diajarkan oleh Tuhan, iaitu dengan meletakkan elemen syukur merupakan elemen yang paling tinggi dalam hidup. Sebagaimana suratul Fatihah itu dimulakan dengan Alhamdu pada ayat yang kedua itu, melambangkan letaknya elemen syukur dan terima kasih dalam apa jua keadaan. Kata Imam Al-Ghazali, dan perkara yang sama juga pernah diulas oleh Dr. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi. Bila kita kata pasal letak elemen syukur, maka 3 perkara paling asas yang pernah disebut oleh Imam Al-Ghazali, 3 perkara paling asas untuk kita cek nurani kita menerusi aspek kesyukuran kita. Dan kita tak payah tengok orang lain, tengok diri kita sahaja dulu. 3 perkara asas, adakah saya memiliki elemen syukur dalam diri saya. Dan mungkin saya nak mulakan dulu dengan ayat Al-Quran yang disebut dalam ayat 15 surah Al-Ahqaf. Isu pasal kematangan hidup, khususnya bagi mereka yang telah berumur 40 tahun, yang disebut spesifik oleh Allah menerusi ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Manusia yang tidak ada apa-apa ini, daripada dia bayi, dia dilahirkan, dikandung oleh ibunya, dilahirkan, disusukan sampai 2 tahun, sampai 24 bulan Allah sebut. Dan Allah kata, dan apabila anak ini hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, anak ni apabila dia menjangkau usia 40 tahun dan diberikan asyuddah, diberikan kematangan cara fikir, kematangan fizikalnya, pergerakan fizikal dan juga cara fikirnya, berkatalah anak-anak yang matang ini, qala rabbi, wahai Tuhan, auzi'ni, dorongkan aku, ilhamkan aku, an ashkura ni'mati allati an'amta alayya. Tuan-tuan, saya tak pastilah, dulu kita pernah mengalami zaman dulu yang tidak ada komitmen, zaman belajar sekolah menengah, lantaklah apa pun, ada duit ke tak ada duit ke, dia punya stres tu tak sama dengan sekarang.
Okey, dah berumur 30, 40 tahun, tambah pula kita dah ada anak yang makin meningkat dewasa. Cabaran kita bukan sekadar diri sendiri, komitmen family kita, tanggungjawab kita dengan anak, kejiranan kita, komitmen kerjaya kita, masyarakat, komuniti, kalau ada jawatan, daerah, negeri, negara. Tuan-tuan, bila diberikan kematangan pada usia dan kematangan cara fikir, perkara pertama yang Allah sebut manusia yang kena ada, yang dia kena minta dengan Allah. Rabbi auzi'ni, ya Allah please bantu saya ya Allah, dorongkan saya an ashkura ni'mati allati an'amta alayya wa ala walidayya. Benda pertama nak bagi tenang hidup tuan-tuan, bila dah matang ni, elemen syukur letak nombor 1. Ya Allah, dorongkan aku supaya aku boleh menjadi hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada aku dan kepada mak dan ayah aku. Elemen syukur nombor 1. Dan untuk kenal pasti kita menjadi tak orang yang bersyukur atau tidak, ada 3 asas penting bagi nak nilai diri kita, adakah aku bersyukur atau tidak. Yang pertama, dia melihat, dia memandang apa yang dia miliki sekarang, bukan apa yang dia belum dapat, apatah lagi yang dia pernah terlepas dan sebagainya. Lihat apa yang dia ada sekarang, jangan lihat apa yang orang lain ada. Jangan lihat apa yang kita belum ada. Ini kalau bincang bab syukur lah. Kalau bincang bab lain, dia kita kena lihat apa yang orang lain ada. Kena lihat ke depan, matlamat, apa yang belum dapat untuk kita capai. Itu tajuk lain. Tapi kalau bincang pasal syukur, untuk bagi tenang hidup, tengok apa yang ada dulu. Nampak apa yang kita ada. Soalnya hari ni takut-takut kita tak nampak apa yang kita ada. Kita duduk sibuk nampak apa yang orang lain ada dan sebagainya, menjadikan susahlah nurani kita untuk tenang. Okey, jadi untuk memperbaiki dalaman nurani kita, dalaman kita, pertama lihat apa yang kita ada. Yang paling utama, kita ada Islam, iman, itu nombor 1. Islam, iman kita tuan-tuan sekarang ni nak banding Islam dan iman orang yang terdahulu. Kalau hidup sama Rasulullah dulu, saya tak pastilah adakah saya boleh beriman pada Rasulullah dengan tekanan yang ada pada masa tu. Kalaulah hari ni kita pernah, kalaulah mungkin kita pernah terdetik kata alangkah beruntungnya saya kalau saya hidup sama Rasulullah, boleh hidup sezaman dengan Nabi, melihat mukjizat Nabi, boleh melihat ketampanan wajah Nabi. Kita boleh cakap begitu kerana sekarang kita telah beriman kepada Nabi. Tapi kalau kita hidup sezaman dengan Rasulullah, untuk nak dapat keimanan, nak dapat Islam dengan Rasulullah bukan mudah. Ada mak yang disula depan mukanya. Ada ayah yang dibakar hidup-hidup sebagaimana yang pernah berlaku kepada Ammar. Sehingga menyebabkan dia kata, aku beriman kepada Lata wal Uzza. Walaupun dia beriman kepada Nabi Muhammad, dia tak boleh. Mak ayah mati depan mata. Sahabat-sahabat ada yang digergaji dan sebagainya. Bukan senanglah untuk beriman. Maka bersyukur pertama tuan-tuan jadi orang Islam, jadi orang yang beriman, dan kita dapat Islam dan iman dengan mudah. Apatah lagi kalau melihat apa yang berlaku di bumi yang sedang bergolak lah. Semestinya mereka mempertahankan Islam dan iman mereka dengan ujian yang sesuai yang Allah berikan, tahap keimanan dan keislaman mereka untuk mereka sesuai duduk di negara sana. Kita diuji dengan pelbagai ujian yang kadang-kadang peringkat kita pun tak selesai, apatah lagi kita nak berbicara pasal nak mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Kalau kita bab mafla pun bergaduh tuan-tuan, bab tak boleh bertakbir pun bergaduh, bab boykot tak boykot bergaduh. Okey, bab siapa tak upload, tak posting pasal isu Palestin, nampak neutral, itu pun bergaduh tuan-tuan. Lemah ni iman dan Islam kita. Maka sesuailah kita duduk kat Malaysia, tak sesuai lagi lah kita duduk kat Palestin tuan-tuan. Sebab tu mereka tak ada isu kat sana, keimanan, keislaman mereka tak ada isu kalau bantuan tak sampai, mereka tak ada isu. Mereka tak ada isu kalau derma tak sampai, mereka tak ada isu. Bukan itu isu utamanya. Isu utamanya mereka bergembira dapat duduk dekat sana. Menjadi seorang mak bergembira boleh melahirkan anak yang syahid. Berbangga dengan wajah-wajah anak yang ditampal di dinding-dinding. Masya Allah. Tahap Islam dan iman mereka sesuai dengan ujian mereka. Maka kita diuji tuan-tuan. Islam dan iman kita diuji dengan pelbagai ujian lah. Cara kita lah. Okay? Kita duduk di Malaysia nak pertahankan iman dan Islam. Jangan cakap lah pasal isu konsert ke, isu pelacuran ke, isu itu mungkin barangkali besar. Itu pun ujian keimanan juga. Sebelum nak bincang yang tu, tuan tengok ujian-ujian keimanan yang kecil-kecil ni dulu. La yu'minu ahadukum, apa dalam hadis Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarah, jangan sakiti jiran. Tuan-tuan, ujian keimanan kita kadang-kadang Allah hantar jiran sahaja. Okey. Dalam hadis yang sama, man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifah. Antara nak tengok ni kita punya ujian keimanan, Allah hantar tetamu kat rumah kita. Muliakan tetamu, kata Nabi. Kita punya ujian, tuan-tuan, tak payah cakap ujian Palestin lah. Ujian kita kadang-kadang datang, Allah hantar tetamu yang tak reti nak balik. Tengok tu je, cukup. Macam. Ataupun hantar tetamu, kejap lagi kita dah nak tidur 10.30, pukul 11, time tu dia baru datang. Okey, yang datang tak kena masa, yang datang pula tak reti nak balik. Ada pula ujian kita jiran, jadi dia suka bercucuk tanam, pasunya sampai ke pagar rumah kita. Jiran yang bela kucing, itu je ujian kita. Sejauh mana kita boleh bertahan dengan kucing? Bukan bertahan dengan Zionis, tuan-tuan, dengan kucing. Itu pun bergaduh, tuan-tuan. Ini ujian keimanan. Sesuai lah Allah uji kita. Sebab kita tak duduk Palestin, kita duduk Malaysia. Maka level Allah nak uji tu level kucing je, tak payah level Zionis, tuan-tuan. Gitu. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khaira aw liyasmut. Ini antara ujian besar juga kita ni, ujian keimanan kita. Barang siapa yang menyempurnakan imannya kepada Allah dan hari akhirat, kata Rasulullah SAW, iaitu mereka yang boleh bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Ini pun masalah kan ni, zaman social media ni. Lalu posting tak suka tengok, tahan lagi. 2-3 kali lalu tak tahan, tulis juga sudahnya. Banyak, tuan, banyak benda lah. Kalau kita nak ulas, nak tulis, nak komen, terlalu banyak. Kalau cerita pasal tak puas hati, tuan, terlalu banyak. Saya pun manusia, saya pun banyak benda tak puas hati. Jangankan tak puas hati, tuan. Dengan jabatan agama masih banyak tak puas hati. Kalau saya nak tulis, jenuh. Tak payahlah. Jatuh berdamat. Banyak benda lah, tuan-tuan. Kalau fikir nak komplain pasal fikir itu ini. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Nak tenang hidup, jangan fikir apa benda yang tak dapat. Fikir apa yang dah dapat sekarang. Kita banyak komplain, banyak rasa tak tulis, nak komen ni sebab kita tak dapat benda tu. Benda yang dapat biasanya kita sekejap. Okey. Tuan-tuan sekalian, saya tak pasti tuan-tuan faham tak faham saya cerita apa. Cuma nak bagi tahu, hidup ini cabaran-cabaran kita, tuan-tuan. Jadi benda yang nak bersyukur ni, kata Imam Ghazali, pertama, lihat apa yang kita ada sekarang. So kita ada iman Islam, kita ada kerjaya, kita ada family, ada pasangan, ada anak, ada jiran, ada kenderaan, ada. Okey, kita dah nampak. Kena nampak dulu apa yang kita ada. Asas yang kedua adalah bukan sekadar nampak, kita kena rasai apa yang kita ada itu memiliki value, memiliki nilai. Value, bukan price. Sebab sometimes ada orang ni, dia nak benda yang dia ada ni, benda yang ada price. Harga mahal-mahal saja. Sebab value ni tak mestinya mahal. Macam dululah saya pernah hidup, awal kehidupan zaman saya kecil dulu, tak ada gadget-gadget ni. Game-game ni semua tak ada. Semuanya benda yang buat sendiri je. Plastik, buah ceri, konda-kondi, galah, semua tu no cost, zero cost. Dia tak ada price benda tu, tapi dia banyak value ni. Saya banyak kawan, release tension, belajar, boleh petang-petang boleh main, benda macam tu lah. Menguji otak, cara nak buat senjata yang paling bagus, walaupun senjata kayu gitu je. Ini value walaupun tak ada price. Kalau price, game-game yang ada sekarang adalah price. Okay, PlayStation lah, apa benda semua tu ribu-ribu harganya, tapi value-nya belum tentu. Menyebabkan anak-anak yang main game tu akhirnya apa nilainya? Dah ngadik-beradik pun jadi renggang. Sebab sibuk dengan game saja. Dengan mak ayah suruh apa-apa pun dah tak alert. Price-nya barangkali ada, game-nya bagus, tapi value-nya tidak ada. Jadi kalau kita nampak apa yang kita ada sekarang, saya ada pasangan, saya ada anak, saya ada kenderaan, saya ada kerjaya, saya kena rasa apa yang saya ada ni ada value, ada nilai. Tapi ramai orang, dia nampak apa yang dia ada, tapi pada dia semua tidak ada value. Alah, tak best lah kereta saya ni, saya nak sangat Tesla. Sebab dia tengok orang, dia tak nampak kereta dia yang ada sekarang ni. Dan dia terlupa dulu dia pernah tidak ada kereta. Dulu dia pernah tidak ada kereta, berjalan kaki 1-2 km, naik bas panas-panas, turun bas, tunggu tengah hujan pula. Dia lupa yang tu. Hari ni dia dah ada kenderaan, tapi dia komplain pula.
Dia duk sibuk nampak benda yang dia belum ada. Maka elemen syukur itu hilang, menjadikan hidupnya stres. Maka hidupnya akan sentiasa dicabar. Bila mana nampak ada orang lebih, maka dia tak dapat, maka hidupnya stres. Dia ada anak, tapi pada dia anaknya tidak ada nilai. Semuanya menyusahkan. Dia duk sibuk tengok nampak anak orang lain yang hebat-hebat, yang bagus. Maka bila dia buat comparison, bila dia buat perbandingan, maka dia rasa tertekanlah. Sebab anaknya teruk dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, solusi Rabbani adalah bila melihat value bermaksud, di sebalik kekurangan apa yang kita ada sekarang, mesti ada kelebihan. Ini maksud mencari value, mencari nilai pada setiap apa yang kita ada. Barangkali kita kenderaan kita mungkin banyak kekurangannya, tapi dalam kekurangan itu ada tak kelebihannya. Maka carilah value kelebihan itu pada apa yang kita ada. Kita ada pasangan, suami, mungkin ada banyak kelemahannya, tak memenuhi expectation dia, atau dah makin lemah tanggungjawabnya berbanding awal-awal kahwin sebagai contoh. Maka streslah bila memandang dengan cara pandangan biasa. Tapi pandangan Rabbani dia ajar kita macam mana awak tengok kelebihan dia walaupun ada kekurangannya. Cari value-nya. Tuan-tuan sekalian, kita ada pakaian, apa sajalah, kita ada pendapatan yang mungkin kurang daripada orang lain. Tapi cari apa kelebihan di sebalik kekurangan pendapatan saya. At least saya masih ada gaji. Sebab ada orang yang mungkin dah tak ada, jenuh, tak dapat kerja sekejap, sebulan, 2 bulan, dah kena berhenti, cari pula interview lain. Hidupnya lebih melarat berbanding kita yang kita rasa gaji tak cukup. Memang hidup kita akan serba kekurangan, tuan-tuan. Memang akan ada kekurangan walaupun ada banyak kelebihan. Tetapi di sebalik kekurangan itu, untuk memberikan ketenteraman dalam hidup, carilah kelebihan, value, keistimewaan di sebalik kekurangan. Okey? InsyaAllah tuan-tuan, dalam masjid kita pun ada banyak kurang. Ada je kita tak puas hati dengan jemaah ni, tak puas hati dengan jemaah ni. Tapi cuba cari kelebihan mereka. Dengan imam kita, dengan AJK, sebagai contohlah. Banyak benda yang kita boleh rasa kita tak puas hati. Tapi bagi orang yang bersyukur, di sebalik kekurangan itu, dia tetap akan bertenang. Sebab walaupun ada benda yang tidak puas hati, tapi aku nak komplain banyak-banyak, kalau aku jadi AJK, itu aku boleh buat. Contoh, aku nak itu ini, tapi belum tentu saya boleh buat. Jadi bila orang yang ada value dalam hidup, dia merasai sesuatu itu dengan melihat kelebihan di sebalik kekurangan, maka akan timbullah satu lagi sifat yang namanya sifat qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Dia rasa cukup. Justru tuan-tuan rahmati Allah, yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, bukan sekadar nampak apa yang kita ada. Yang kedua, rasai apa yang kita ada itu ada nilai, ada value. Dan yang ketiga, kita mengenali siapa yang memberi apa yang kita ada. Kita kena kenal siapa yang beri apa yang kita ada sekarang. Semestinya Allah lah. Tetapi selain daripada Allah, manusia-manusia yang ada sekeliling kita yang memberi apa yang kita ada. Sebab ada orang hari ni tuan-tuan, dia menjadi somebody yang dulunya dia nobody. Tapi dia lupa kawan-kawan dia. Dia dah mula tak kenal. Yang dulu kawan ni lah yang pernah bagi dia hutang, kawan ni lah yang pernah push kenalkan dia dengan someone. Tapi bila dia dah berjaya, kadang-kadang dia lupa orang ni. Maka orang macam ni susah nak jadi orang yang bersyukur lah. Maka hidupnya akan jadi lupa diri, lupa daratan dan sebagainya, menjadikan dia sombong, bongkak, takabur dan sebagainya. Kerana apa? Hilang ni elemen syukur, asas yang ketiga, iaitu dia dah tak kenal dah. Bukan sekadar tak kenal Tuhan yang beri apa yang dia ada, tak kenal dah manusia sekeliling. Contohlah kalau dia berkeluarga hari ni, kalau dia sombong dengan pasangan dia, jangan lupa dulu zaman dia susah mula-mula kahwin macam mana. So kalau berlakulah apa-apa konflik dalam rumah tangga, jangan masing-masing melihat kekurangan masing-masing. Lihat yang masing-masing pernah kurang pada awal perkahwinan, masing-masing membina kepercayaan, menampung kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Begitulah yang akan mententeramkan konflik-konflik apa saja yang berlaku sebab dalam rumah tangga, dalam organisasi dan sebagainya. Elemen syukur ni perkara pertama tuan-tuan, antara solusi Rabbani bagi menyelesaikan isu nurani kita. Okey, isu dalaman kita hari ini antara paling utama adalah terapkan elemen syukur, letak dia paling atas. Jadi setiap kali kita solat tuan-tuan, bila kita sentiasa menyebut alhamdulillah, alhamdulillah, itu di awal solat kita, dia bukan sekadar satu skrip yang untuk dia baca, tapi adalah perkara yang perlu kita hayati dalam hidup. Letak elemen syukur
Alhamdu itu dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, meletakkan elemen redha dalam hidup. Elemen syukur nombor satu. Solusi Rabbani yang kedua adalah meletakkan elemen redha. Yang pertama yang kita nak bukan kita redha dengan Allah. Yang pertama kita kena cari jalan bagaimana Allah redha kepada kita dulu. Kita sebagai hamba memang kita kena redha dengan Allah. Itu sekejap lagi. Yang paling utama, asas yang kedua dalam solusi Rabbani bagi menjadikan hati kita, dalaman kita tenang, baik dalam hidup, letak elemen redha dalam hidup kita. Iaitu bagaimana Allah meredai seorang hambanya. Dan ini juga ada 3 asas. Saya letak 3 je, senang, tak payah banyak-banyak lah. Okay? Asas, 3 asas elemen redha dalam hidup. Yang pertama, salimatul akidah. Nak pastikan Allah redha atau tidak kepada saya, pertama adalah kesejahteraan akidah. Akidah mesti sejahtera, baru Allah akan redha. Bermaksud, kalaulah saya baik macam mana sekalipun dalam dunia ni, sedekah banyak, tolong orang, kerja bagus, tak pernah menipu, integriti dengan jiran, hormat, tapi dengan Allah akidah kita problem, barangkali kita tidak Islam sebagai contoh, atau barangkali kita syirik sebagai contoh, baik-baik ni, tapi masih lagi problem akidah dengan Allah, maka Allah akan tidak redha kepada kita. Contoh tuan-tuan, contoh, kita semayang banyak, tapi elemen syirik kita tak boleh tinggal lagi dalam hidup. Agak-agak Allah redha tak solat kita, Allah terima tak solat. Tangkal masih percaya, azimat-azimat tertentu, batu-batu azimat tertentu yang kita pakai jadikan sebagai cincin, boleh pakai cincin tak ada masalah. Tapi sejauh mana kita akidah kita dengan cincin tu? Saya pakai cincin, tapi tak ada masalah. Ada time nak buka, ada time tinggal, tak ada masalah. Tapi ada orang dia bermasalah kalau dia tertinggal cincin itu, yang dia sanggup patah balik, dia tidak rasa secure kalau dia tak pakai. Sebab dia pernah ada pengalaman, dia baru tertinggal 2 hari pergi hantar basuh, macam-macam masalah datang kat dia. Barangkali dia tak percaya benda tu masa mula-mula orang tu jual cincin kepada dia. Abang ambil cincin bang, batu ni setiap 60 tahun sekali akan keluar. Saya nak cakap lebih-lebih tu taklah bang, nanti kan syirik pula, tapi abang pakai abang tahulah. Contoh tu ayat tukang jual batu tu, dia pun cover jugalah. Saya tak adalah nak cakap lebih nanti kan syirik pula, tapi abang pakai abang tahulah macam mana. Kita ni pun bukanlah percaya sangat, tapi kalau dah dia sebut batu tu 60 tahun sekali keluar, harganya pun okey, cantik pula peraknya dengan dia punya bunga, ukiran semua kan, kita pun pakai je lah. Okey lah, kot harga pun rasa mampu nak bayar, okey tak apa, Allah akan uji kita. Inilah ujian akidahnya. Salimatul, nak bagi sejahtera, aku nak redha kepada kamu, okey aku uji kamu dengan cincin ni. Okey, accident, pakai cincin tu dah dekat seminggu 2 minggu, accident, isteri kita koma, anak kita kaki patah, yang seorang lagi ni luka teruk parah tuan. Kita tak ada apa-apa, elok masa tu keluar suara pakcik yang jual batu tu. Saya nak cakap lebih-lebih tu taklah, tapi abang pakai abang tahulah. Keluar suara tu nanti. Tak percaya saya benda ni, saya tak percaya. Mungkin dia tak percaya, okey, Tuan uji pula. Beberapa kali ujian, akhirnya dia mungkin tak percaya tuan-tuan. Satu hari mungkin dia tak pakai cincin tu, mungkin dia pergi basuh hantar kedai, lah lama-lama kan pudar lah warnanya, nak kilatkan baliklah perak tu. Baru tinggal sehari 2 hari tuan-tuan, accident dia, teruk dia kena. Masa tu tak ada benda lain yang dia fikir, yang dia nampak batu cincin tu lah. Bermula hari itu dia akan terus percaya, ni akidah ni, dia akan terus percaya batu itulah yang memberi mudarat dan juga manfaat. Selamanya aku pakai, aku selamat. Aku baru tinggal sehari 2 hari, aku dah kena, memang tak boleh jadi, memang pakai sudahnya. Inilah perbincangannya tuan-tuan. Bab-bab syirik, bab-bab azimat ni kadang-kadang tak boleh tinggal di kalangan ahli, minta maaf tuan-tuan, di kalangan ahli ibadah. Kita alhamdulillah ahli ibadah tuan, bukan senang nak buat ibadat, bukan senang, tapi kita akan diuji pula. Nak tahu Allah redha tak redha dengan ibadat kita, Allah uji kita dengan akidah.
Betul tak awak ibadat demi saya? Saya uji awak dengan azimat, dengan tangkal dan sebagainya. Minta maaf tuan-tuan, saya pernah solat di masjid di Lembah Kelang, ketika berwuduk dekat tempat wuduk tu, sensing lengan semua, ada jemaah yang pakai kayu warna hitam kat sini. Apa dia tu agak-agak tu, kayu hitam, Tok Ali ke? Tok Ali tak pakai situ dah, Tok Ali berdalam kopi. Apa dah agak-agak tu kayu kuning hitam apa, kenapa nak kena pakai benda tu semua tu? Salah ke Ustaz? Tak salah, saya pun tak judge. Cuma itu masing-masing kena tahulah kenapa saya pakai. Dia yang pakai dia tahu. Tapi kalau dia rasa dia pakai tu sebab memang tak ada apa-apa saja je pakai, okeylah saja. Tapi kalau bukan sekadar saja, ini akidah nak kena jaga. Tolong hati-hati tuan-tuan. Saya pernah berjumpa dengan jemaah masjid yang dia boleh datang lebih awal daripada siap, daripada Bilal. Dia boleh balik daripada masjid lebih lewat daripada imam, daripada semua ni. Dan dia ada tempat khas, tempat Quran. Dia orang tahu dah Quran rehal tu haji ni punya. Tapi tuan-tuan, dia tak boleh tinggal apa? Tilik nasib, tak boleh tinggal. Saya jumpa orang ni, kontraktor, hebat ibadat. Tapi saya kenal pasti, dia kalau nak buat apa-apa, dia mesti jumpa seorang ni. Dipanggil ayahanda ke ninda dia ke apa ke, orang tu akan tilik dulu. Perkara ni jelas-jelas Nabi pernah sebut dalam hadis. Ini kata dengan akidah tuan-tuan. Man ata kahinan fasaddiqu bima yaqul lam tuqbal salatahu 40 yawman. Atau kama qala Rasulullah, barang siapa yang jumpa kahin ni orang-orang yang boleh ramal sesuatu, dan dia membenarkan apa yang diperkatakan oleh kahin tadi, maka tidak diterima solatnya 40 hari. Ini antara cabaran akidah lah. So kita bincang sekarang isu apa? Isu redha. Solusi Rabbani kita dalam nak menyelesaikan masalah dalaman kita adalah cari redha Allah. Selain pada syukur, cari redha pula. Redha pula asas yang pertama adalah betulkan, sejahterakan akidah-akidah kita hari ini. Tolong tuan-tuan cek balik dalam rumah tangga kita, keturunan kita masih ada tak kepercayaan-kepercayaan yang ada kaitan dengan perkara-perkara syirik ini. Tolong hati-hati. Let's say lah kita kata mungkin kakak kita ke pernah bagi satu barang, kata ni arwah mak pernah bagi tahu ni masa Kak Long jaga mak dulu, ni benda ni yang jaga keluarga kita, nanti lepas mak tak ada awak jaga. Jadi Kak Long pegang amanah ni, tapi Kak Long rasa Kak Long tak sempat nak jaga sangatlah. Jadi Kak Long rasa baik kamu lah yang pegang benda ni. Let's say lah kita ada benda-benda yang macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan try clarify betul-betul. Cuba clarify. Kenal pasti. Minta pencerahan betul-betul. Apa barang ni sebenarnya? Apa ni? Penjaga-penjaga ni apa? Yang dipanggil barang pusaka ke, atau barang pusaka yang disertakan dengan saka yang menjaga rumah tangga? Ini yang kita takut. Di zaman moden tuan-tuan, kita jangan fikir zaman moden orang dah tak pakai benda macam ni tuan-tuan. Isu di universiti, isu di asrama yang kadang-kadang berlaku macam-macam perkara-perkara yang pelik-pelik. Dia kadang-kadang isu-isu ni lah. Mak ayah dia nak hantar anaknya ke bandar, dia tak ada siapa-siapa orang yang dia boleh percaya, saudara mara tak ada, kawan-kawan rapat tak ada. Jadi siapa yang nak boleh jaga anak dia? Maka dia selitkan dalam beg pakaian anak dia dengan benda-benda penjaga-penjaga ni. Dan anak-anak manalah tahu, manalah percaya benda-benda ni. Dia takdirkan anak-anak pula tak jaga pantang larang, maka berlakulah benda yang pelik-pelik kadang-kadang. Dekat universiti ataupun dekat asrama, macam-macam lah. Sembang dengan kawan dalam toilet, balik-balik kat katil kawan tu elok tidur. Habis tu aku sembang dengan siapa? Dah histeria tak pasal-pasal satu dom. Kadang-kadang bila kita kenal pasti benda-benda tu berlaku datang mana-mana ni, rupanya ada benda-benda yang mak ayah yang bubuh dalam beg budak tu. Budak tu mana tahu benda ni? Ni kepercayaan-kepercayaan begini tuan-tuan, tolong buang dalam hidup kita. Tolong buang. Ini bukan solusi. Ini bukan cara nak selamatkan anak dengan percaya tangkal, percaya azimat, nak lariskan kedai, percaya benda-benda macam ni. Bukan. Ini bukan solusi Rabbani. Bukan. Jadi carilah redha Allah menerusi salimatul akidah. Akidah yang sejahtera. Alhamdulillah kita dah jadi orang beriman. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh bayang ada orang yang tak beriman, tapi dia punya beramal banyak tuan. Dia tak beriman dengan Allah. Dia tidak Muslim. Tapi dia baik. Baiknya lebih luar biasa daripada kita. Sedekahnya, Masya Allah.
Kalau tuan boleh bayang seorang dua orang-orang yang non-Muslim ataupun not yet Muslim ini, tuan boleh bayang satu dua kenalan tuan terus doa, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Berikan hidayah. Contoh tuan-tuan ni isu solidariti Palestin. Kan? Kan ramai non-Muslim yang support Palestin. Tuan-tuan doa tuan orang yang baik-baik. Mana dia boleh support ni, dia kira baik lah tu. Dia tak suka genocide, dia tak suka pembunuhan ni, dan dia pun derma sebagainya. Ada yang non-Muslim pergi kedutaan Palestin di Jalan Yutan tu bawa derma. Baik ni. Doakan supaya mereka diberi hidayah oleh Allah. Ramai orang yang dulu Islamofobia, tapi dengan isu Palestin, dia makin nak kenal Islam. Okay? Dulu yang berlaku di masjid di Christchurch di New Zealand tu, tembak macam tu je, mati habis. Tapi dengan akhlak orang Islam yang tak balas dendam, elok, baik, ramai orang New Zealand nak ambil tahu pasal ni. Walaupun Islamofobia ni masih ada dalam negara pun ada, apatah di luar negara masih ada, tapi perkembangan orang dah mula untuk mengenali Islam tu dah makin banyak. Dan ada yang telah convert to Muslim dah pun dengan berlaku isu Palestin ni. Jadi tuan-tuan, bila kita berbicara pasal akidah, kalau kita ada kenal orang-orang yang akidahnya tidak sejahtera tapi dia baik, maka doakan supaya Allah berikan hidayah kepada mereka supaya berbaloi kebaikan-kebaikan mereka itu diterima oleh Allah. Okey tuan-tuan, kita berhenti sekejap. Masuk kan? Apa? 8.14 belum lagi. Okey. Nanti bagi signal baik. Ini akidah. Jadi kita alhamdulillah yang dah akidah dah okey dah. Cuma kita akan diuji pula lah dengan isu-isu akidah tadi. Isu syirik, isu khurafat, isu pergi jumpa Tok Bomo itu, Tok Bomo ini. Tak salah jumpa Tok Bomo tuan-tuan, tapi tengok Tok Bomo yang macam mana. Kadang-kadang orang urut dia pun panggil Tok Bomo juga. Tak ada masalah. Kan? Saya orang Kelantan. Mugi jumpa dengan Tok Bomo, mugi Bomo. Tukang urut je panggil Bomo. Nah, Tok Bomo ni bukan semua pakai tekorak, jampi serapah, azimat tu tak. Tapi kena tengok lah. Okey, kena tengok. Kalau ada orang recommend kita pergi, kita dah sakit lama, pergilah ke Perak, ke Kedah mana, boleh, kita nak pergi boleh, tapi tolong clarify. Cari kawan-kawan dekat area sana, tanya orang-orang tempatan sana, saya nak pergi berubat ni kawasan ni. Nak cari orang tempatan sana, kita mana kenal, pergi masjid lah. Sembang dengan tuan imam, sembang dengan jemaah-jemaah masjid, kenal tak ni, saya nak pergi berubat kat rumah sekian-sekian ni. Orang kampung lebih kenal lah. Tambah pula orang-orang soleh kat kampung tu lagi kenal lah orang ni sesuai tak sesuai. Tuan-tuan tolong hati-hati bab-bab ni tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita terdesak, tapi akhirnya rosak akidah kita. Na'udzubillah, harapnya Allah bantu kita untuk kekalkan, selamatkan akidah kita. Okey, ni anak-anak muda kita, na'udzubillah tuan-tuan. Okey, isu normalisasi, isu neutral dalam bab Islam, liberal dan sebagainya, na'udzubillah. Kita paling takut bab-bab akidah ni. Tuan-tuan, kalau kat TikTok hari ni orang boleh jual tangkal, azimat ni jual live TikTok. Ni Melayu punya jualan ni. Sekali live tu 1000 orang tengok tuan. Saya live TikTok alhamdulillah 3 orang tengok. 1000 tengok, dia jual macam-macam benda ni, tangkal, azimat, dan orang yang request, yang tulis kat komen, ada tak barang ni, ada tak barang ni. Melayu kita tuan. Saya pun dah lupa dah apa nama akaunnya, ada orang forward dekat center, saya cari balik. Oh na'udzubillah tuan, ni isu akidah yang main. Isu ajaran sesat, saya cakap lah, Selangor ni antara yang paling banyak ajaran sesat. Haram satu, keluar baru, macam-macam. Na'udzubillah, harapnya Allah bantu kita. Kita nak cari redha Allah baik macam dalam hidup pun, kalau Allah tidak redha menerusi akidah kita, kalau ada problem, ada masalah, Allah tidak redha kita. Dalam surah Al-Kahfi, Allah sebut, ayat 103 ke 105, Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala, wa Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kamu orang-orang yang rugi amal-amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang rugi perbuatannya apa, iaitu orang yang telah sia-sia amal perbuatannya dekat dunia dalam keadaan dia menyangka dia telah buat benda baik. Dia sangka dia dah beramal, sangka dah buat baik, tapi sia-sia. Siapa ni? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, iaitu mereka yang mengingkari ayat-ayat keterangan Allah dan juga pertemuan dengan Allah. Antaranya syirik lah. Orang kufur, orang syirik ni mengingkari ayat keterangan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka kami gagalkan, maka Allah gagalkan, Allah gugurkan amal-amalnya. Fala nuqimalahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tak akan nilai dah apa-apa yang dia buat dekat dunia ni pada hari akhirat nanti. Na'udzubillah, harapnya Allah lindungi kita, Allah jaga sejahterakan akidah kita,
supaya Allah beri keredaan pada kita. Kita berhenti sekejap untuk azan. إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, solusi Rabbani yang kedua adalah mencari dan mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan asas redha yang pertama adalah sejahterakan akidah. Tidak ada guna segala kebaikan yang kita buat dalam dunia kalau kita tidak memiliki akidah yang betul kepada Allah, keimanan yang betul, maka Allah akan reject semua amal-amal tadi. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah kata gugur semua amal perbuatan yang dekat dunia ni sebab akidah tak ada. Dan perkara yang sama juga diingatkan menerusi ayat 36 surah An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam ayat 36 itu ada 10 perkara yang kita kena buat, tetapi Allah mulakan dengan yang pertama, iaitu sembah Allah dan jangan syirik pada Allah. Ini isu akidah. Kemudiannya barulah Allah kata wabil walidaini ihsana, buat baik kepada mak ayah, wabidil qurba, buat baik kepada kaum kerabat, wal yatama wal masakin,
wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Buat baik kepada jiran, kepada rakan sejawatan, kepada hamba yang memiliki, orang-orang yang musafir dan sebagainya. Semua kebaikan itu tidak ada value, tidak ada nilai, melainkan yang pertama akidah dulu. Jadi sejahterakan akidah kita tuan-tuan daripada sebarang unsur-unsur yang boleh menyebabkan hilangnya redha Allah dalam hidup kita. Buang apa-apa saja kepercayaan-kepercayaan yang tak betul dalam hidup walaupun kita hidup zaman moden hari ini. Dan buang juga perkara yang bersifat amalan-amalan yang kadang-kadang kita risau dengan zaman moden hari ini, yang kita dibentangkan dengan amal-amal yang bersifat amalan-amalan yang menjemput rezeki. Kata kita menjemput rezeki lah, wallahu a'lam. Saya pun tak pastilah hipotesis macam mana. Alhamdulillah, kadang-kadang ada orang buat statement, saya tak sangka saya derma pagi ni RM10 tengah hari, alhamdulillah masuk projek RM10,000. Selalu kita dengar caption-caption yang macam tu tuan ya. Saya tak sangka rupanya betul lah orang cakap. Saya mula tak percaya, saya bagi sikit tapi rupanya dapat balik. Ini pun satu benda kita nak kena hati-hati juga. Adakah benar kita dapatkan apa yang kita beri pagi tu? Okey. Adakah benar solat duha yang kita buat menyebabkan rezeki kita tidak putus? Adakah benar begitu? Okey. Semua itu memang dibuktikan dengan hadis Nabi, dengan macam-macam lah pandangan-pandangan ulama. Namun apa yang kita dapat adakah semestinya datang daripada tu? Ini juga kita kena ambil kira juga. Jadi jangan sesekali kita mudah untuk menggantungkan sesuatu amal dengan satu kejayaan dan sebagainya. Wallahu a'lam, semua itu rahsia antara kita dengan Allah. Cuma yang pasti kita istiqamah dan konsisten dalam kita beramal, itu sahaja. Okey, tuan-tuan sekalian, yang kedua, asas yang kedua dalam bab akidah, dalam bab redha, iaitu sahihul ibadah. Untuk memastikan, untuk kita mendapat satu cara yang dipimpin oleh Allah dalam hidup kita untuk menyelesaikan masalah dalaman kita adalah pastikan kita boleh buat ibadah. Okey, alhamdulillah, kita ada masalah, kita ibadat, insya-Allah Allah selesaikan ibadat. Cuma yang ibadat itu tidak akan berfungsi, tidak akan jadi solusi kalau ibadat itu tidak sahih. Maka sebab itu, asas yang kedua dalam mendapatkan redha ini adalah sahihul ibadah. Bukan sekadar ibadah, tapi pastikan ibadah itu sahih. Berapa ramai orang yang ada masalah dekat sini, tiba-tiba tak apalah, pergi Mekah lah. InsyaAllah di Mekah tu mustajab doanya. Tanah-tanahnya semua suci. Banyak tempat-tempat yang mustajab doa. Keberkatan tidak boleh dinafikan. Namun kalau dibuat ibadat tu dengan cara yang salah, maka tidak ada kesan umrah tersebut ataupun ziarah tersebut kalau salah cara ibadatnya. Okey. Begitulah juga kita, kalau kita rasa dengan solat boleh jaga kita, tapi rupanya solat kita tidak betul. Sedangkan solat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu boleh mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa saya masih lagi buat perkara keji dan munkar? Maka perbaiki solat. Repair solat tersebut. Sahihul ibadah. Kena cari jalan. Apa lagi kekurangan saya dalam bab solat? Saya rasa saya dah okey dah sembahyang ni. Rupanya barangkali ada kekurangan, mungkin solat sunat awak malas. Maka sebab itu, banyak lagi masalah-masalah ini mungkin masih berlaku dalam hidup. Kenapa? Tidak disempurnakan dengan solat sunat. Atau mungkin rupanya dalam bab solat wajib itu pun ada perkara rukun yang tidak selesai, yang perlu diperbaiki. Maka inilah muhasabah kita. Inilah perbincangan kita tentang nurani tadi. Okey, tuan-tuan sekalian, sahihul ibadah. Pastikan ibadat sahih. Minta maaf tuan-tuan sekalian. Maklumlah saya ni ustaz, bukanlah mencari salah. Cuma kadang-kadang kita ternampak perkara macam tu, maka tugas saya untuk menyampaikan. Kadang-kadang dalam semayang kita masbuk, duduk kat belakang. Kadang-kadang saya nampak jemaah depan saya. Ni di mana-manalah tak berlaku dekat sinilah, sebab tadi pun sembahyang tadi di luar. Kadang-kadang adalah beberapa perkara yang mungkin boleh diperbaiki, yang mungkin kita terlepas pandang. Contoh, rukun fi'li. Rukun fi'li ni iaitu perbuatan yang mesti kita buat dengan betul, barulah rukun itu diterima dan solat itu menjadi diterima, sah. Rukun fi'li ni biasanya susah orang nak salah. Tapi bukan sebab kita tahu, cuma kadang-kadang kita terlalai dan terleka. Yang banyak orang salah adalah rukun qauli, bacaan. Ini ramai salah. Dan kita harap Allah ampunkan, Allah terima jugalah solat kita walaupun ada salah itu. Tapi kalau boleh disempurnakan, diperbaiki bacaan itu lebih baik. Contoh rukun fi'li yang sepatutnya tak salah, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Contoh ketika sujud. Khususnya sujud yang kedua.
Setelah kita duduk antara dua sujud, ramai orang duduk antara sujud, dia akan lipat kaki dia. Ketika dia sujud yang kedua, dia tak buka balik kaki dia. Sedangkan anggota sujud itu ada 6, ya, ada 7, dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 perut jari kaki. So kalau kaki yang tidak diangkat dalam rukun fi'li yang tidak sempurna. Yang kita khawatir bukan tak sempurna, tak sah tu yang kita khawatir. Maka inilah mungkin kesilapan-kesilapan yang tak perlu dibuat. Maknanya orang kata apa, kesilapan kering yang tak patut salah tapi jadi salah. Maka inilah juga fungsinya dengan solat sunat, dengan zikir, dengan amal-amal lain untuk menampung kekurangan-kekurangan. Cuma kita takut kalau sekali berlaku tu, okeylah. Ni kalau selalu berlaku, tak berbaloi tuan-tuan kita datang semayang, rupanya semayang tak sah. Isu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ni kita bincang sekarang ni asas mendapat redha Allah, menerusi sahihul ibadah. Allahu Akbar tu rukun, dipanggil rukun qauli. Dan dia adalah perkataan yang mesti disebut dan dilafazkan. Tidak akan menjadi qauli kalau perkara itu dalam hati. Walaupun dalam hatinya khusyuk, tetapi tidak disebut, tidak dilafazkan. Lafaz Allahu Akbar. Kadang-kadang mungkin kita pernah, mungkin zaman kecil dulu, atau mungkin kita pernah beli buku-buku asas solat. Dia tulis rukun solat yang pertama, berdiri betul, kan? Kemudiannya mengangkat takbir. Dia bukan mengangkat takbir, melafazkan takbir. Mengangkat tu, mengangkat tangan tu sunat hayat, ya? Mengangkat, tak angkat pun tak apa, yang penting lafazkan takbir yang pertama tu, takbiratul ihram. Kadang-kadang ini yang bukan tak tahu, terlepas pandang. Allah, sebutan Allahu Akbar. Angkat tu kalau macam ni pun sah lagi semayang, memakruh lah. Jangan buat pula tuan mungkin gini ke apa ke, masih sah tuan, masih sah. Tapi sebutan itu Allahu Akbar. Ini maksudnya sahihul ibadah. Pastikan ibadat kita sahih. Saya pernah semayang di surau PWTC. Masa tu zaman PWTC, sekarang ni WTC, surau Ar-Rahman. Masa tu masbuk, solat jemaah dah habis, saya lambat, habis meeting lambat, saya masuk, semua orang dah semayang sendirilah. Jadi kita nak ambil lah kelebihan solat jemaah, maka saya pilih salah seorang yang saya rasa sesuai untuk saya jadikan imam. Maka saya akan pilih yang lebih senior lah, sebab saya tak berani nak ambil yang muda-muda sangat. Pernah ambil imam muda, kita masuk tu kita impress budak-budak muda semayang sama grup dia dekat PV, kat pavilion. Dalam hati kita, Allah, Masya Allah, hebat, orang muda dah boleh semayang jemaah. Cuma pengalaman saja, akhirnya imam tengah sujud nampak seluar dalam pula. Tu masalahnya kalau orang muda ni, kan seluarnya londeh lang, t-shirtnya sengkat. Tu pengalaman saya lah. Jadi tak berani nak ambil orang muda jadi imam. Jadi carilah orang yang lebih senior. Tengok pakaiannya pun baik, beruban sikit. Okeylah, saya pun berdiri tepi dia. Takbir Allahu Akbar. Nak jadi makmum kepada imam. Sebab saya dah terlepas main jemaah yang ramai tadi. Bila saya takbiratul ihram dengan imam, imam tu mengundur ke belakang. Saya duduk depan. Yang saya tahu makmum kat depan ni jenazah. Kita ni hidup lagi. Saya pun mengundur balik ke belakang. Bila saya mengundur, dia mengundur balik. Tuan, Allah, aku dah salah lagi. Tuan, Jadi jangkaan saya barangkali imam ni dia rasa dia semayang sunat. Jadi awak semayang wajib, awak tak payah ikut saya. Atau mungkin saya ni semayang qada subuh, awak tak payah ikut saya lah, saya nak semayang sendiri. Saya yakin dia bukanlah tak bersedia ataupun takut jadi imam. Sebab ni semayang zuhur, tak perlu baca kuat-kuat pun. Kan? Barangkali dia rasa bahawa saya semayang lain, awak tak boleh follow. Ini ibadat yang kita kena perbaiki lah. Kadang-kadang orang salah dalam bab ni kan. Yang tak boleh ikut ni, makmum ikut orang, makmum nak semayang zuhur, imam nak semayang jenazah, tu tak boleh lah. Ya, sebab imam semayang jenazah ni tak ada rokok, tak ada sujud. Kita ni masuk-masuk nampak jemaahnya terus semayang. Tiba-tiba tak ada rokok. Kita pun duduk subhanallah, subhanallah. Bangun mayat tu ni subhanallah. Kan? Jadi sahihul ibadah ni penting. Hari ni tuan-tuan, orang pergi umrah DIY, alhamdulillah. Orang dah pandai dah kot nak jimat kos lah, takut kena scam lah apa semua tuan-tuan. Rupanya bila buat DIY, kadang-kadang dia scam diri sendiri. Buat dengan salah banyak. Niat kat mikot tunggang langgang, tak niat. Suka hati ada mazhab baru, tak apa, kita check in hotel dulu, lepas tu kita pergi Tanah Im. Allah sedapnya. Seronok tuan, boleh buat mazhab sendiri. Jadi kita risaulah orang-orang yang macam ni, risau. Yang dia buat ibadat, ada pengkit perempuan yang bertukar jadi lelaki.
Dan dia rasa dia lelaki tuan buat umrah, ihram ittiba tuan, ihram ittiba. Nampak bahu ni. Dia perempuan tapi dia jadi lelaki. Yang lelaki dia perempuan satu hal pula. Ya. Yang pakai telegong itu tak ada isu aurat, tapi isu dia just tanya dapat perempuan itu masalah lain pula. Nauzubillah tuan, pastikan ibadat tu sahihul ibadah. Jadi kita ni alhamdulillah Allah dah bagi kita boleh kerja tu pastikan buat. Kita boleh sedekah alhamdulillah. Hari ni kita di ujian ni tuan-tuan, sedekah nak kena tunjuk. Hari ni kita di ujian pula. Tak tunjuk bisnes tak naik. Bila tunjuk orang mana tahu penyakung video punya dia buat. Akhirnya terpaksa ada founder produk ni kena buat benda ni. Ikhlas tak ikhlas tu dia dengan Allah lah. Cuma saya sekadar nak memandu saja. Kalau boleh tak payah buat banyak-banyak sangat lah. Sekala tu boleh lah. Okay. Atau buat dalam prospektus company cukup lah. Sumbangan apa pendapatan syarikat berapa persen adalah untuk zakat. Tak cukup. Seorang yang buat teman-teman dulu dia prospektus dalam syarikat senang. Hari ni tak juga. Nak sedekah letak kamera dekat handbrake, sedekah biar. Dan dipertontonkan. Saya tidak kata itu riak mempertunjukkan ibadah. Cuma saya takut ibadah itu jadi salah. Takut salah cara ni. Kalau orang yang asas ni kuat, bagi dia okey. Tapi asas tak kuat. Mereka awal barangkali ikhlas, lama-kelamaan buatnya untuk sedekah kena prepare dulu kamera. Tak salah nak pakai kamera itu. Allah sebut itu betul sadaqah fa na'imahi. Kamu nak sedekah, kamu tunjuk sedekah kamu, fa na'imahi, itu baik bagi kamu. Dia boleh galakkan oleh sedekah. Dia boleh encourage orang. Tapi Allah sebut wa in tufuha. Kalau kamu sembunyikan sedekah kamu, sedekah ni ibadah kan tuan eh? Kalau kamu sembunyikan sedekah kamu, wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara, kamu berikan kepada orang yang betul-betul susah. Hari ni kita risau juga bagi sedekah, tapi takut bukan orang susah. Orang tu kita bagi sebab viral je. Kan berlaku kan, ada orang viral kan, mana susah, mana pergi datang agama, mana pergi pusat zakat, mana pergi YB. Akhirnya datanglah hero pergi sedekah, bagi sedekah itu ini. Akhirnya habis pusat zakat kena maki, ni kena maki semua. Hero datang dengan video dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini bukan solusi Rabbani. Dia bukannya nak cari viral, nak cari jadi hero atau tidak. Dia kena clarify betul ke orang ni. Rupanya bila clarify tu, pusat zakat dah bagi lama dah. Siap bagi rumah lagi, dia keluar dari rumah tu duduk balik dekat setinggan. Bagi perabot, bagi dapur, dijual supaya dia akan terus dapat bantuan. Ini salah cara macam ni. Jadi ini maksudnya sahihul ibadah. Membuat ibadat pastikan sahih. Takut-takut tidak diterima amal tersebut. Asas yang ketiga tuan-tuan, nak tengok Allah redha atau tidak kepada kita sebagai solusi daripada Allah ini, yang terakhir dalam kali tuan-tuan. Yang ketiga adalah mati bil khuluq. Tengok Allah redha tak saya dengan apa yang saya dah ada sekarang ni, ibadat saya, akidah saya ni, tengok akhlak saya okey tak? Ini mati bil khuluq. Allah redha tak redha dengan saya, bukan solat saya sah tak sah, sedekah saya Allah terima tak terima, akidah saya betul tak betul. Impact daripada akidah dan ibadah itu kesannya pada akhlak. Itu je. Saya banyak baca Quran, alhamdulillah sehari boleh 1 juzuk, tapi saya masih tak habis-habis cerita buruk pasal orang, melompat pasal orang, berita Quran itu belum betul lagi di awal. Okey. Saya masih bersedekah banyak, tapi rasuah saya masih tak boleh tinggal, maka akhlak ini belum lagi jadi Allah redha dengan sebab sedekah kamu, dengan sebab rasuah yang masih kamu buat. Okey. Kamu sembahyang malam dan sebagainya, Masya Allah, hubungan dengan Allah luar biasa. Tapi dengan mak, dengan adik-beradik, dengan apa semua, kamu derhaka, kamu hina dengan manusia lain, kamu jadi sombong. Tapi ibadat kamu bagus, maka belum tentu lagi ibadat sebab Allah redha kepada kamu. Kalau fikir pasal ibadat, mereka yang lebih layak dapat ibadat yang hebat, mereka sembahyang belakang Nabi. Ketua munafik sembahyang belakang Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul lebih hebat, tapi belum tentu dengan ibadat itu menjadikan akhlaknya bagus. Dia lebih musuh dalam Islam. Justru tuan-tuan sekalian, mati bil khuluq ni benda penting. Akhlak. Tuan-tuan, ibadat banyak mana pun manusia dekat luar, teman lawan tu, dia tak nampak ibadat kita tuan-tuan. Dia tak tahu Quran berapa juzuk dah tuan-tuan, juzuk berapa lagi dia tak nampak. Yang dia nampak tuan makan dekat kedai dia lagi, apa akhlak tuan-tuan. Kalau ada waiter salah hantar air, tuan-tuan pekik kat waiter tu, itulah orang nampak. Inilah akhlak masjid. Akhlak ahli ibadah.
Kalau tuan-tuan parking kereta double park, orang dah mohon banyak kali punya keluar pakai kopiah. Tak kira lah tuan pakai tongkat ke, pakai apa ke, wheelchair ke apa ke, tuan-tuan double parking tak tinggal nombor, lepas tu dengan muka sombong tak angkat tangan minta maaf, tu masuk kereta jalan. Ini yang akan nampak tuan. Walaupun tuan pakailah selepan tebal mana pun. Okey. Akhlak ini yang orang nak tengok hasil daripada ibadah dan akidah. Allah tidak akan reda kepada kita kalau akhlak kita masih ada masalah. Kita membawa nama Masjid Al-Hidayah sebagai contoh. Kita keluar ini, orang tenang dengan kita. Ini baru keberkesanan, keredaan yang datang, yang Allah limpahkan kepada kita. Hasil daripada ibadah dan akidah kita. Orang tenang, orang seronok kita datang. Mana dah tahu tuan-tuan dah buat rutin macam tu setiap kali kita pergi masjid, pergi lepak mana restoran favourite kita tu, akan ada satu meja pilihan yang akan dibayar oleh meja kita. Contoh, jangan expect orang lain bayar kita sebab kita mulia, jangan expect tu. Jangan fikir agak harapnya ada orang belanja kita pergi masjid apa semua ni. Sekali mungkin orang mungkin dah boleh bayar kan, pergi kat cashier tu dah ada orang bayar. Jadi ingat kali kedua ketiga pun nak bayar. Kita kena buat tu. Kita pergi mana-mana restoran, kita dah kena buat satu rutin. Akan ada satu dua meja yang dah dibayar oleh meja ahli ibadah. Inilah dakwah, dakwah bil hal. Okay. Nanti jemaah orang yang tak biasa ke masjid pun akan seronok. Yang mereka nanti kalau jemaah masjid datang, meja mana dia terpilih. Tak tahu tuan. Jadi sebab mereka suka dengan masjid kita. Ini akhlak. Yang ini kita lihat akhlak-akhlak ni kadang-kadang banyak berlaku di luar negara. Yang Syekh Muhammad Abdul pernah sebut, when I go to the West, I saw Islam in it. When I go to the Muslim country, I saw West in it. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam didinding oleh orang Islam sendiri. Bila saya pergi ke barat, saya tengok mana akhlak dan budaya Islam. Bila saya pergi negara Islam, kata Syekh Muhammad Abdul, bila saya pergi negara Islam, saya dapat barat di sana. So kita bukan nak mengagungkan barat sana. Okay? Banyak daripada yang hebat di Malaysia ni. Cuma yang pasti banyak ada yang kita perlu perbaiki lah dari sudut akhlak-akhlak kita sebagai seorang Muslim, akhlak sosial media, akhlak di jalan raya, akhlak shopping mall. Minta maaf ibu-ibu ada kat belakang, tak perasan ibu-ibu. Saya pernah pergi dekat Giant, Pasar Raya Giant. Saya nak beli kopi hang tuah. Ibu kenal tak kopi hang tuah? Tak boykot kopi hang tuah kan? Boykot kopi lain. Kopi hang tuah warna hijau, warna biru. Ada seorang ibu ni berdiri di depan saya, dia pilih apa, saya tak pastilah. Kopi hang tuah tu bersusun elok. Tapi dia nak juga ambil yang belakang, maka expired date dia lambat sikit kot. Dia punya memilih, saya kena beratur lah. Dia kontak lah makcik kan, tudung labur, jubah. Bau pun bau sejadah lagi dia rasa. Wataknya watak Muslim dan ahli ibadah. Dia boleh pilih kopi hang tuah tuan, sehingga kan berjujuran jatuh semua yang tersusun dekat rak. Dan dia nampak tersusun tu semua jatuh ke lantai, dan dia pun pergi berlalu itu saja dengan kemuliaan diri. Dah tak pasal kita yang tinggal. Kadang-kadang lorong tu ada pula orang lain datang, maka orang pasti akan tuduh saya yang terjatuh. Maka tak ada masa saya yang tersusun. Minta maaf ibu-ibu sekalian, kadang-kadang benda ni berlaku. Minta maaf ayah-ayah, saya pernah pergi pasar tani lepas kuliah subuh. Saya orang yang keempat nak beli ayam kat pasar tani. 3 orang dah berdiri, saya orang keempat, saya akan pastikan 3 orang dapat dululah. Datang seorang tuan haji dengan rambut yang panjang. Mungkin dia kenal lah orang tukang ayam tu kot. Dia orang yang kelima. Tiba-tiba dia pilih-pilih ayam, dia tolak dulu. Dan kebetulan tukang ayam pun ambil ayam dia dulu. Dengan kemuliaan daripada dirinya, dia dapat dulu daripada kami 4 orang tu. Tanpa rasa bersalah, maka dia rasa ini kelebihan orang sebenarnya subuh awal di masjid. Tuan-tuan, sebenarnya ini fitnah yang besar kepada alam. 3 orang yang awal yang berkata di masjid akan membenci orang masjid dengan watak yang ada. Maka inilah akhlak tuan yang datang daripada ibadah dan juga akidah yang perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan solusi-solusi robbani ini yang banyak lagi, cuma inilah kesempatan yang kita ada. Saya berharap benda ini boleh memperbaiki diri saya. Dan banyak kekurangan, dan kita berharap kalau macam ni. Saya tidak pasti kalau kita ahli masjid, ahli ibadah boleh kuatkan sikit kita punya fungsi dekat luar dengan apa yang berlaku kat luar sana tuan-tuan, sebenarnya lebih dahsyat. Isu hiburan, isu macam-macam lah, alhamdulillah. Cuma kita orang masjid yang agresif lah. Jangan fikir itu fungsi kita ahli ibadat dengan Allah, tapi fikirkan juga peranan kita dengan masyarakat. Fikirkan peranan kita walaupun bukan dakwah dengan cara ceramah, tapi dengan dakwah menerusi
perilaku kita, dengan kejiranan kita, komuniti kita, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan Allah perbaiki dalaman kita, dan dalaman yang baik itu mampu diterjemahkan melalui tindakan di peringkat luar, insya-Allah. Mohon maaf salah silap, kekurangan kelemahan saya, minta maaf kalau tajuk malam ini dan penyampaian saya sangat basic bagi tuan. Itulah saja mampu saya berikan untuk malam ini, insya-Allah. Rezeki berjumpalah tajuk yang lebih global nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi